Rancangan Kampung Kul ini diterbitkan dan ditaja oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Kali ni Kampung Kul Meneroka satu buah tempat yang banyak simpan sejarah. Kalau nak tahu, meh kita pergi tengok. Suasana sini beza sikit dengan daerah lain dalam Terengganu ni. Sebab Bukit Besi ni banyak peninggalan sejarah. Antaranya Lombong Biji Besi. Istimewa sini, struktur bangunan Lombong Biji Besi ni masih kukuh sampai ke hari ni. Kalau mari Terengganu, kena mari tempat sejarah ni. Banyak sungguh rupanya peninggalan sejarah di Bukit Besi ni. Jadi, marilah sendiri untuk tengok peninggalan sejarah ni. Siapa kata mari di Bukit Besi ni tak seronok? Sini macam-macam tarikan ada. Nak tahu rahsia tak? Kalau nak tahu, kolam renang ni adalah kolam renang yang pertama yang dibina di Asia Tenggara oleh orang British yang terdapat di Bukit Besi. Tapi janganlah pula pergi berenang sebab tempat ni dah dijadikan tempat sejarah. Kalau anda nak tahu, inilah bangunan dipanggil Stockpile 1. Tempat ni adalah tempat penyimpanan sementara biji besi sebelum ke wagon. Nampaknya macam masih kukuh sampai hari ni. Macam dekat belakang ni adalah Stockpile 1. Bangunan ni adalah tempat simpan sementara biji besi sebelum dipindah ke dalam wagon. Bahagian bawah bangunan ni terdapat siling yang dibina menggunakan ketulang-ketulang batu dan kelihatan seperti diletakkan antara satu sama lain. Ia kelihatan masih kukuh sehingga hari ini. Ada kemungkinan ruangan ini digunakan sebagai tujuan pengudaraan untuk proses pengeringan biji besi. Bangunan ini pula adalah Stockpile 2. Stockpile 2 berhampiran dengan pada aras yang lebih rendah. Terdapat sebuah lagi bangunan di mana bahagian bawahnya mempunyai 5 terowong yang merupakan tempat wagon menunggu. Biji-biji daripada Stockpile 1 akan dihantar ke bangunan ini menggunakan sistem belting dan terus dicurahkan ke dalam wagon menerusi lubang-lubang bersegi 4 yang terdapat di bahagian atas terowong tersebut. Kalau laluan utama dia daripada mana, Wang? Kalau laluan utama dia daripada pintu depan tu lah untuk kereta pergi masuk. Masuk dia undur gerabak kat sini kepada kat depan tu. Nak pergi nak tengok boleh ya depan. Boleh juga. Jadi ni laluan utama dia lah. Laluan utama ni kita pergi masuk dalam ni. Dia ada 13 gerabak tu masuk terowong. Lepas tu biji besi curah daripada atas ni, daripada 2 lubang ni. Dalam gerabak tu. Bila penuh dia bergerak lah. Lepas tu bawa pergi tukar kereta lain untuk masuk. Ini pula terowong belting. Kegunaan terowong ni tidak begitu jelas. Ia mungkin menghubungkan bangunan tin plank dengan stockpile. Biji-biji dari tin plank ni dihantar ke stockpile menggunakan sistem belting. Ini adalah tin plank ataupun washing plank
yang dibina oleh pihak NMC dan digunakan sebagai tempat memecah dan memproses biji besi. Di zaman EMMCO, ia digunakan sebagai tempat memproses dan membasuh biji besi, terutamanya dari kawasan Batu Tiga. Proses pemecahan batu-batu biji kepada saiz yang lebih kecil juga dilakukan secara manual menggunakan cangkul dan tuku pemecah. Tengok ni. Besar sangat tempat ni. Tempat ni dipanggil crushing plant. Crushing plant ni tempat pecahkan biji besi. Hebat tak? Bangunan ini dibina di zaman EMMCO dan digunakan sebagai tempat pemecah biji. Biji besi yang siap diproses dicurahkan ke dalam wagon yang menunggu di dalam terowong untuk dihantar ke jeti Surah di Dungun. Terdapat sebuah pintu kecil di hujung terowong yang dihubungkan dengan sebuah lubang, berkemungkinan digunakan sebagai saluran udara. Ni adalah galeri sejarah Bukit Besi. Macam ni pula laluan terowong utama yang kita tengok tadi tu. Sekarang ni dah jadi sejarah. Macam barang-barang ni semua bang, kenapa dia jadikan pameran? Dia ada hubung kait? Barang-barang ni dulu merupakan barang-barang yang digunakan oleh masyarakat Lombok dulu lah, di era perungan biji besi dulu. Jadi apabila kita bercadang nak tubuhkan galeri ataupun muzium di sini, kebanyakannya penduduk pada masa tu yang ada barang ni, dia ada sumbang, dia ada jual barang ni untuk pameran nantilah. Jadi barang ni mungkin telah datang tersusung sebab kita tengah menunggu muzium yang akan ditubuhkan tu. Bila siap muzium tu, barang-barang ni kita akan pindahkan kepada muzium lah sebagai satu tempat lagi lokasi peloncongan yang ada di Bukit Besi ni. Kita jumpa benda menarik sini. Kenapa ni bang? Ni teropong. Teropong ni untuk cek jarak ataupun keluasan kawasan biji tu. Di mana dipanggil untuk aktiviti pemetaan lah sebelum dapatkan biji tu. Ni teropong lama ni, nampak dia punya tahun ni. 1920. 1920. Lawa. Barang antik tu, payah nak cari sekarang tu. Itulah, saya ada nama kan. Kali ni Kapuku turun ke satu buah kampung dekat Bukit Besi, iaitu Agro Exotic Farm. Menarik tak?
Di Bukit Besi Agro Exotic Farm ni ada burung unta, beberapa spesies landok, angsa, kancil, rusa, ayam Belanda dan macam-macam lagi. Seronok boleh bagi makan ke haiwan ni. Bukan tu je. Sini ada kolam ikan hok boleh ngai ikan. Untuk aktiviti memancing, kita kena sediakan umpan dululah. Okay, yang pertama kita ambil umpan, kita ambil kita panggil pellet Kemudian kita tumbuk dia, kasih biar dia hancur dulu. Okey. Okey, kemudian kita ambil par dia macam ni. Okey, kita ambil satu jorang. Ambil satu jorang. Jorang. Ni jorang kapung ni. Okey, sekarang ni umpan ni. Umpan ni kita ambil daripada besar tadi, kita ambil supaya kecil. Sikit je. Sikit. Kemudian kita buat bulat macam ni. Kemudian kita masukkan dalam mata kain lah. Okey. Okey, kemudian kita kepar dia kasi biar dia kuat sikit. Supaya untuk kita masuk dalam kolam, bila kita campur dalam kolam tu dia tak jatuh. Hidup lembek. Dia tak lembek. Memang seronok dapat ngai ikan ni. Lagi-lagi kalau ngai tu dapat pulak ikan. Rasa macam lain macam. Saya bangga jadi anak Terengganu. Banyak betul tempat-tempat menarik di Terengganu ni. Gerak ni. Mesti dapat ikan. Yeah! Dapat ikan! Oi, berat oh. Tengok ni. Tengok ni. Kita dapat tilapia merah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah dan juga Jabatan Perkhidmatan Veterina yang selama ini membimbing kami sehingga kami ke tahap ini. Cita-cita kami ingin tempat kampung ini yang dulunya kecil ingin diperbesarkan sehinggalah terkenal di peringkat antarabangsa. Sekian, terima kasih. Inilah Tasik Puteri Bukit Besi. Tasik Puteri ini merupakan salah satu tempat menarik di Bukit Besi ini. Pemandangannya yang menghijau menjadikan tarikan kepada pengunjung. Pengunjung hok mari sini bukan je dari Terengganu, tapi ada je dari merata negeri. Sekarang ni saya berada di sebuah tempat, macam anda tengok belakang ni, nampak macam ladang kan? Tapi ceteka ladang benda. Saya juga berkesempatan singgah di kilang Fatisha Cendawang dan melihat sendiri proses penanaman cendawang. Kagum sungguh saya dengan Puan Rusila Yusof kerana beliau telah menjadi usahawan berjaya di sini. Nak juga buat benda ni ya. Ni akan senang je.
Nampak macam mudah. Proses mula-mula nak tanam cendawan ni, kita sediakan bahan mentah dia. Itu bahan mentah dia ada 3, iaitu abuk kayu getah, dedok dengan kapur. 3 bahan tu kita campur. Lepas tu kita bancuh dia dengan pakai mesin lah. Lepas tu kita akan masuk dalam plastik. Kita panggil proses tu bagging proses. Kita masuk dalam plastik, lepas kita packing, kita akan kukuh dia. Kukuh ni selama 8 jam pada suhu 100 darjah Celsius lah. Selepas kukuh tu kita sejukkan, lepas tu kita masuk benih. Lepas masuk benih, kita akan masuk dalam rumah cendawan ni, susun atas rumah, dia akan perang mengikut jenis benih tu. Kalau benih dia 30 hari, dia perang 30 hari. Kalau benih dia 45 hari, perang 45 hari. Dan biasanya last kali yang kita ada benih 60 hari. Selepas 60 hari tu, kita dah perang. Lepas tu kita akan buka penutup cendawan tu, kita buka. Dalam masa 7 hari dia akan keluar cendawan. Selepas kita keluar cendawan 7 hari, kita tuai, kita packing. Lepas tu beg tu kita rehatkan. Lepas rehatkan 7 hari lagi kita rehatkan dia. Dia akan keluar lagi. Jadi sebulan dia keluar 2 kali. Itulah proses dia. Nasihat saya lah kepada anak-anak muda sekarang, sebenarnya perniagaan ni adalah, kalau ikutkan bidang pertanian ni ada masa depan yang bagi saya yang amat tinggi lah. Sebab apa, dia bidang makanan. Jadi nasihat saya, pertanian ni perlu, kalau masuk dalam bisnes cendawan ataupun pertanian, kita kena sabar sikit. Sabar sebab dia mula-mula memang dia akan ada masalah. Tapi kalau kita berputus asa daripada awal, itu yang kita buat kita tak berjaya. Tapi insya-Allah kita kena sabar, lepas tu kita kena rajin berusaha, insya-Allah akan datang bantuan-bantuan daripada kerajaan yang akan bantu kita selepas tu. Orang-orang di Bukit Besi ni memang berbakat. Sebi-sebi boleh buat untuk jana pendapatan. Walaupun ni bukan makanan asal dari Terengganu, tapi ramai je hok suka makan peyek ni. Proses nak buat peyek ni senang je rupanya. Saya seorang usahawan muda menyarankan mereka yang ingin menceburkan diri dalam bidang perniagaan agar tidak takut untuk memulakan perniagaan dan mintalah bantuan daripada agensi-agensi kerajaan, kerana kebanyakan agensi kerajaan memberi bantuan terutamanya ke tengah Jabatan Pertanian dan beberapa jabatan lain lagi. So, sebagai usahawan muda, kita perlulah mencari inisiatif dengan memulakan perniagaan sendiri agar kita dapat menampung kehidupan kita. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Banyak juga ilmu yang dapat. Jadi marilah melawat ke Kampung Amba, Terengganu. I love Terengganu.
Rancangan Kampung Kul itu tadi diterbitkan dan ditaja oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar.